Baik, kita dah melihat beberapa situasi di mana kalau terdapatnya coalition beberapa parti dan apakah nombor yang dihasilkan dan apa juga yang menjadi orang kata red tape yang tidak membolehkan setengah parti itu untuk bergabung dengan parti yang lain. Tapi apa yang kita ingin tahu juga lah Hanif adalah antara apakah yang berlaku di sebalik rundingan antara parti ini? Apakah antara inti parti yang perlu diperlihatkan oleh parti-parti yang mempunyai nombor yang kecil ini tetapi sangat kuat untuk membantu membentuk kerajaan yang baru ataupun kerajaan persekutuan. Mungkin kita mulakan dengan Encik Mujibur dulu dah ya. Bagaimana kita akan melihat selepas ini apakah sebenarnya yang berlaku di bawah rundingan antara parti ini pada ketika ini? Saya rasa rundingan yang akan berlaku paling besar dengan blok Sabah dan Sarawak. Ini blok Borneo ni penting. Tentang bagaimana penyusunan kabinet, apa yang akan berlaku dengan jawatan timbalan menteri seperti mana yang kita bincangkan tadi kan. Kalau jadi timbalan Perdana Menteri hanya sekadar jadi watak sampingan kepada Perdana Menteri, saya rasa blok Borneo tidak akan bersetuju dengan ini. Dan sudah tentulah juga isu-isu yang berkait dengan pembahagian kabinet. Kerana selalunya masalah pembahagian kabinet akan menjadi begitu runcing dalam mana-mana pembentukan pakatan. Kalau kita belajar apa yang berlaku di Sabah selepas pilihan raya 2020 itu, ini sampai bergaduh. Hanya boleh diselesaikan dengan intervensi daripada pusat pada ketika itu kerana kerajaan pusat masih lagi dianggap stabil. Tapi pada kali ini kita tidak nampak kestabilan itu wujud kerana keterpecahan keputusan undi, walaupun ada parti yang memenangi kerusi terbanyak tapi dia tidak dianggap sebagai pemenang. Jadi itu berbalik-balik kepada siapa individu dan tokoh yang mampu untuk berunding dan mempunyai kredibel dan meyakinkan bahawa kalau dia menjadi ketua ataupun menjadi Perdana Menteri lah, semua pihak yang akan bernaung di bawahnya itu akan mendapat manfaat yang sama ataupun yang relatifnya seimbang. Prof, tadi kita dah melihat kepada segala kemungkinan penggabungan ini, rundingan-rundingan ini. Tapi saya suka poin yang Prof cakap bahawa lebih banyak penggabungan daripada banyak komponen itu lebih sukar untuk diuruskan, untuk kita manage. Itu situasi yang perlu kita terima sebagai rakyat sekiranya itu berlaku, Prof? Ya, saya rasa pernah berlaku di Thailand kan, yang mana Prayut Chan-o-cha dia general dan bertanding dalam pilihan raya, tak salah saya 2015 atau 16 dan beliau menang, tapi kemenangan beliau tu dalam pembentukan kerajaan tu berasaskan parti-parti kecil. Banyak parti kecil sebab parti yang kedua terbesar tu tak salah saya Tak Ratai partinya tak cukup majoriti kan. Jadi tapi masih lagi boleh dibentukkan kerajaan. Cuma kerajaannya memang tak stabil. Cuma kelebihan di Thailand ketika itu adalah kerajaan dibina oleh general, tentera dan ada kuasa tentera dimainkan peranan di belakang tu kan. Kita tak ada keadaan itu kan. Tapi dalam konteks Malaysia ni kita tahu tuntutan parti-parti kecil ni banyak kan. Dan mereka mahu juga kalau mahu mereka ditarik dalam kerajaan, sudah tentu mereka ada tuntutan yang mereka ingin bawa kan. Jadi ini yang perlu dilayanlah oleh parti paling dominan untuk dalam bentuk kerajaan tu. Jadi sebenarnya dalam konteks Malaysia ni kita tak pernah lihat lagi keadaan yang sebegini sebenarnya berlaku. Kita ada konsep parti gabungan, macam contoh Barisan Nasional ada 13 parti semua dalam tu. Sebelum ni lah kan tinggal 3 parti kan. Jadi konsep parti gabungan tu dia diamalkan. Tapi kali ini agak berbeza. Jadi macam mana nak layani tuntutan yang pelbagai ni, satu yang perlukan sebenarnya kemahiran yang hebatlah daripada seorang pemimpin, Perdana Menteri untuk mengetuainya dan beri keyakinan kepada semua ni untuk ikut dia. Jadi ini yang ditagih sekarang ni, siapa orang yang sepatutnya mengetuai gabungan begini. Kalau contoh dalam konteks perikatan ni maksudnya Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Tan Sri Yassin kena main peranan untuk tarik gabungan semua ni kan. Tapi Prof, dalam Perikatan Nasional pun bukan parti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dominan. Itu mungkin menjadi isu juga. Dia Hadi Awang lah yang kena ni, yang kena jadi tu. Kalau dalam konteks ini jelas PAS yang paling dominan dan apa PAS demand atau tuntutan PAS pula itu pun kita kena perhatikan sebab dia menyumbang terbesar kepada kemenangan Perikatan Nasional kali ini kan. Jadi macam mana kedudukan PAS untuk bekerjasama dengan parti-parti di Sabah Sarawak misalnya itu pun satu diambil fikiran kerana ada sentimen yang bimbang melihat PAS bekerjasama dengan parti di Sabah Sarawak. Jadi macam mana nak kita sebut sebagai akomodasi nak akomodate semua kepentingan dan
permasalahan ni supaya kerajaan tu boleh dibentuk, dan kalau dibentuk pun adakah stabil? Itu persoalan yang paling besar. Kami agak tersenyum dengan perkataan accommodate itu. Ya, Datuk Zaini sendiri melihat ini satu situasi adakah sekadar numbers game ataupun akan berlangsungnya check and balance dalam pembentukan parlimen yang penuh ini. Bagaimana perspektif Datuk Zaini untuk melihat seterusnya kerajaan yang akan memimpin, adakah ia balance ataupun ia sekadar memenuhi kursi-kursi semata-mata? Saya rasa I think I like the word of check and balance. Itu yang diperlukan oleh demokrasi, mana-mana demokrasi yang mantap. Check and balance. Dan kita kalau kita tengok formula yang apa yang kita buat tadi, yang kita congak tadi, PH akan menjadi sebuah kuasa pembangkang check and balance yang paling kuat. Okey, kita perlukan check and balance yang kuat, dan kita juga perlukan pembangkang yang kuat, bukan saja kerajaan yang kuat. Kita akan perlukan pembangkang yang kuat. Dalam model ini kita melihat bahawa PH akan menjadi pembangkang yang kuat. Kalaulah itulah yang akan berlaku. Yang saya rasa itulah yang akan berlaku. Jadi kita melihat itu. Tetapi percaturan parti-parti kecil ni, mereka haruslah bertanggungjawab terhadap pengundi, terhadap rakyat, terhadap negara. Jangan lagi kita kembali kepada 3 Perdana Menteri sebelum ini bertukar-tukar dan menjebakkan. Itu poin saya seterusnya sebenarnya. Dalam tempoh 5 tahun sebelum ini. Saya rasa semua wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat kali ini haruslah mempunyai pemikiran begitu. Nation first, country first, dan barulah diri dia. Saya rasa itulah dia. Datuk ibarat dah menggulung perbincangan kita, tapi belum lagi. Kita nak berterihat seketika kerana selepas ini lebih banyak perbincangan akan kami bawakan. Ini berkenaan dengan Parlimen tergantung dan bagaimana pembentukan kerajaan di dalam masa terdekat ini. Terus kekal dengan kami di Malaysia Hari Ini.